Assalamualaikum kelas 4 amanah. Yang tidak dapat join kelas live tadi, cikgu terangkan secara offline tentang penyutralan ni. Sebab tajuk penyutralan ni ada kaitan dalam kehidupan seharian kita. Okey, mari kita lihat binatang dua yang ada depan mata kamu ni. Pertama sekali dia lebah dengan tebuan. Kamu kena tahu senggatan lebah bersifat asid, senggatan tebuan bersifat alkali. Okey, maka kita boleh guna bahan kimia semula jadi yang ada dalam kehidupan seharian kita bagi menyutralkan bisa senggatan lebah. Okey, contohnya lebah ni bersifat asid, jadi kita neutralkan dengan serbuk penaik atau Colgate lah yang bersifat alkali boleh menyutralkan bisa senggatan lebah. Okey, senggatan tebuan bersifat alkali, maka kita boleh neutralkan dengan cukah. Okey, ada lagi lah penyengat. Penyengat tu bersifat alkali juga ya, jadi boleh guna cukah. Semut tu cikgu tak tahu sebab semut ni dia pelbagai, semut ni datang daripada macam-macam jenis semut. Jadi susah kita mau agak. Obor-obor bersifat alkali, jadi kita neutralkan dengan cuka. Okey, that's why lah kalau mandi laut jangan lupa bawa cuka. Okey, seterusnya kita tengok lagi lah. Kalau gastrik, dia bilang minum susu magnesia. Ini bahan kimia. Sebenarnya kita boleh minum susu di rumah tu. Susu di rumah kita, susu di rumah yang low fat, Dutch lady semua tu adalah bersifat alkali. Dapat meneutralkan lebihan asid pada perut. Okey, apa lagi? Contoh lagi shampoo. Shampoo ni bersifat asid. That's why lah kita boleh pakai alkali lemah. Alkali lemah meneutralkan asid pada rambut. Sebab rambut pakai shampoo kan. Apa sudah ni? Okey, cikgu ulang balik. Shampoo bersifat alkali. Jadi kita kena pakai perapi rambut. Sebab perapi rambut bersifat asid. Cikgu silap tadi ketika live. Cikgu tertukar. Okey, that's why lah kita asalnya shampoo tu acidic. Jadi kita kena pakai perapi bersifat alkali, jadi boleh kasih neutral ya. Okey, lagi bakteria ada dalam mulut kita menghasilkan asid laktik, jadi kita boleh pakai ubat gigi. Sebab ubat gigi tu alkali. Okey, begitu juga dengan tanah yang tinggal, kawasan perindustrian macam dekat dengan kilang-kilang, jadi tanah itu bersifat asid. Jadi kita boleh guna kapur mati yang bersifat alkali untuk merawat tanah tersebut. Kapur mati ni bahasa kampung dia kapur tohor. Okey, orang kampung tahu ni kapur tohor yang biasa bercucuk tanam ni. Tahulah tu kapur tohor untuk apa. Sebab menyutralkan tanah yang bersifat asid. Okey, ini biasanya yang tinggal di kawasan kilang-kilang lah. Sebab kilang kan hasilkan asid, asap-asap dia tu. Jadi bila turun jadi air hujan, kenalah kita punya tanah. Okey, jadi tanah kita bersifat asid, kasih mati asid, kita pakai kapur mati. Gitu. Okey, seterusnya ini penyutralan di dalam kimia lah. Tindak balas di antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam. Ini kamu ni fahamkan dulu. Okey, dalam tindak balas penyutralan, asid campur alkali menghasilkan garam. Itulah maksudnya penyutralannya kelas. Kita akan guna kaedah penitratan eksperimen di makmal, di mana kita ingin menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi menyutralkan isi padu tertentu suatu alkali. Okey, jadi kita tidak boleh main sembarangan tuang-tuang. Kita mesti ada ukuran yang tepat. Baru kita tidak membazirkan. Asid sama alkali kita main tuang-tuang sembarang kan. Jadi alkali duduk di dalam kelalangkon, asid duduk dalam buret. Jadi buret ni perlahan-lahan kasih jatuh asid bertemu dengan alkali di dalam kelalangkon sehinggalah neutral. Okey. Jadi mereka akan pakai ni penunjuk acid base untuk mengetahui takat akhir penyutralan. Okey, di mana kalau kita pakai phenolphthalein, dia akan berwarna merah jambu ketika alkali, neutral tidak berwarna, asid tidak berwarna. Metil jengga merah, jingga kuning. Jadi dia ada warna-warna tertentu kelas. Jadi contohnya kan kita letak kelalangkon ni. Okey, kita letak alkali sini. Kita letak alkali. Alkali kita titiskan dengan phenolphthalein. Titis dengan phenolphthalein. Terus dia akan bertukar menjadi pink. Dia akan menjadi pink, merah jambu kan? Okey. Jadi bila kita tambah perlahan-lahan asid masuk daripada buret, apa jadi? Asid campur alkali akan jadi neutral kan? Jadi phenolphthalein ini akan bertukar menjadi tidak berwarna. Jadi perlahan-lahan pink tu akan menjadi faded. Dia akan menjadi samar-samar, lama-lama colorless. Bila tak berwarna, kita kasih berhentilah kita punya titration tu. Okey. So asid duduk atas, alkali duduk di kelalangkon, akan menunjukkan perubahan warna daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Itulah fungsi phenolphthalein. Kalau kita pakai metal jingga, dia akan berubah daripada kuning ke jingga. Okey?
Okey, apa beza ini? Ini adalah kita guna penunjuk universal ataupun penunjuk asid macam kubis ungu lah. Kubis ungu ni menyerupai penunjuk universal. Di mana kalau berasid dia merah sikit, pink, yellow, tu acidic. Hijau pucuk pisang neutral. Hijau gelap sikit dia ada alkali. Hijau lagi alkali. Biru sangat beralkali. Purple dengan dark purple sangat beralkali. So dia ada range warna yang lebih luas lah untuk penunjuk acid base. Tapi di makmal boleh mana-mana kita pakai. Okey, sudah belajar ni kamu kena tahulah apa maksud ni. Kaedah penitratan, penunjuk acid base, tahap akhir. Ini yang perlu kamu faham betul-betul. Okey, baca dah tu. Pengiraan, tidak lari lah. Bab ini kan bab penetralan pun ada pengiraan. Okey, kita pakai formula. Kita terangkan formula dulu ya. Okey, untuk penitratan ni dia melibatkan tidak balas kimia. Jadi kita kasih kahwin macam biasa buat persamaan kimia. Natrium hidroksida kahwin dengan asid hidroklorik jadi apa kelas? Natrium klorida dan air. Okey, balancing automatically terbalance sudah. Lepas tu keluarkan maklumat. Natrium hidroksida mempunyai isi padu 20. Kepekatan 0.25. Okey. Asid pula. Asid berapa asid? Ni asid dia punya kepekatan. Kepekatan asid 0.2. Hitungkan isi padu asid. So, isi padu asid yang perlu kamu cari. So, dalam peneutralan kita wakilkan asid sebagai Ma, Va, alkali VB, MB. Cikgu ulang Untuk asid Ma kepekatan asid, Va isi padu asid. VB isi padu alkali, MB kepekatan alkali. Okey. Dengan menggunakan formula MaVa sama dengan MbVb sama dengan A per B. Apakah tu A? A adalah pemalar depan asid. Okey, pekalilah. Pekali di depan asid. Oleh kerana dia semua nisbah satu-satu, satulah di sini maksud A ya. B di sini adalah pekali di depan alkali. Pekali di depan alkali ni. Oleh kerana balancing kita satu, letak satulah B kita. So, macam biasa, masukkan dalam persamaan matematik kita. Sekarang, apa yang perlu dicari? Va kan? Isi padu bagi asid. Jadi, Va jadi tajuk. Matematik sedap kita ni. MB kali VB kali A. Kan? Bahagi dengan... So, Va kan jadi tajuk. Jadi, ini naik atas. Kan? Okey. Jadi, apa yang pergi bawah? MA kan? MA pergi bawah. Jadi, dia akan MA kali B. Okey, masukkan sejaklah. MB kita berapa? 0.25. Kali dengan BB kita berapa? BB 20. Kali dengan 1. A kita 1 kan? MA kita berapa? Kepekatan asid kita 0.2. Kali B. B kita 1. Kebetulan 1. Jadi semua 1. Jadi darablah 0.2 kali 20. 0.2 kamu darab dengan 20. Bahagi dengan 0.2 akan dapat 20 cm padu. 20 ke 25? Hasil darab diorang akan dapat 25 cm padu. Ini adalah isi padu apa? Isi padu asid. Sebab kita jadikan Va sebagai isi padu asid kan? Itu caklah. Bermain dengan formula ni lah. MA kali Va bahagi MbVb sama dengan pekali di depan asid A, pekali di depan alkali B. Okey, jadi A bahagi B. Lepas tu carilah apa yang tiada matematiknya. Kalau MA dicari, jadikan MA sebagai tajuk kepekatan asid. Okey, seterusnya ada juga yang tidak melibatkan larutan. Kalau kita tidak boleh pakai MaVa tu. Okey, contohnya macam ni. Ini kena buat persamaan kimia macam biasa. Zinc oksida kasih kahwin dengan asid nitrik. Jadi apa? Zinc nitrate dan air. Oleh kerana dia melibatkan persamaan kimia, mesti ada balancingnya kelas. Jadi, obviously sini 2 kan. Jadi, letak 2 sini. Okey. Bahan diberi 4.05 gram. Bahan dicari. Disuruh cari apa kelas? Kepekatan asid. Tapi dibagi isi padu 50 cm padu. V sudah dapat. Disuruh cari molarity.
So, kita tidak boleh guna MAVA, MBBB. Sebab apa? Itu bukan solution. Ini bukan solution. Dibagi keadaan jisim. Solid. Jadi, kena guna formula lain. Jadi, apa formula yang dipakai? Pakai formula yang kita belajar dalam bab 3 tu. Bilangan mol bahan dicari. Bilangan mol bahan dicari. Jadi, bilangan mol zinc oksida. Macam mana cari bilangan molnya? Jisim bahagi jisim molar. Nah, kan dipakai tu formula yang dulu-dulu. Nah, kalau kamu tak pandai, macam mana lah tu? 4.05 gram divide by zinc oksida is 65 tambah 16 dia punya jisim molar. Okey, matik-matik. Jadi, 4.05 bahagi 81. Berapa tadi? 0.05 mol. Dapatlah kelas 0.05 mol ni. Mol siapa? Mol zinc oksida. Belum lagi sampai ke asid kan. Jadi, kena buat ratio. Ratio ni kan cikgu sudah ajar dalam bab 3. Ratio apa? Given substance to the finding substance. Apa given kita? Zinc oksida. Jadi kita buat ayat begini. 1 mol zinc oksida bertindak balas dengan 2 mol asid nitrik. Okey, kalau tengok dalam ayat tu kan dia guna bertindak balas. Kadang-kadang dia guna menghasilkan. Tengoklah kalau asid nitrik dikasih kahwin dengan zinc nitrat. Jadi kita akan guna menghasilkan. Oleh kerana dia berdua-dua bahan. Jadi kita pakai bertindak balas. Lagi selama tak guna ayat kan. Buat ratio saja. 1 mol zinc oksida equals to 2 mol asid nitrik. Jikalau hanya ada 0.05 mol sahaja daripada pengiraannya. Maka di sini 0.05 mol kali 2 bahagi 1. Dapatlah mol bagi asid nitrik. Berapa? 0.0 ni dapatlah 0.1 mol asid nitrik. Berhenti dekat situ kah? Tidak. Kamu kena teruskan lagi perjuangan. 0.05 kali 2 kan. Okey. Jadi, apa? Isi padu sudah. Okey, bilangan mol ni adalah asid nitrik. So, apa cikgu bilang? Disuruh cari molariti tapi ada bilangan mol. Bilangan mol dapat 0.1 mol daripada ratio kan. So, apa yang tiada? Ingat balik, masuk balik formula kepekatan. Molariti sama dengan bilangan mol bagi isi padu. Isi padu ini telah dibahagikan dengan 1000. Okey, jadi M sama dengan N bahagi V per 1000. Ataupun, siapa yang suka guna N sama dengan MV per 1000 pun boleh. Okey, kelas? So, apa yang tiada sekarang? M jadi tajuk. Jadi, M lah jadi tajuk. Jadi, M sama dengan N bahagi V kan? Okey, bilangan mol kita 0.1 mol. Isi padu kita asid nitrik berapa? 50 Jadi 50 bahagi 1000. Siap-siap bahagi di luar lah. Boleh juga ataupun 50 kau bagi 1000. Supaya dia boleh convert kepada formula desimeter padu. Jadi 0.1 kau bahagi dengan 0.05. Kau akan dapat 2. 2 ni apa kelas? Nampak ni? Unitnya mol DM padu. Jadi akan dapat 2 mol DM negatif 3. Tiada masalah juga kalau kamu buat begini ya kelas. 2 mol per desimeter padu. Boleh juga. Siapa yang tidak mahir macam mengasih naik itu formula kan. Sebab dia akan jadi negatif kalau dia ni atas matematik kan. So, mana-mana boleh. Okey. Itu sejak cikgu tunjukkan. Mudah-mudahan kamu faham.